Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan nikmat dan juga kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu, iaitulah membincangkan berkenaan dengan sejarah para Nabi dan Rasul yang merupakan umdah asas bagi sejarah yang perlu diberikan perhatian dan penekanan. Dan kita akan membahaskan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Dimashqi al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Baik, jadi kita sambung perbahasan kita, iaitulah berkenaan dengan ayat dalam surah Yusuf, ayat yang keempat, iaitulah menceritakan tentang mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Iaitulah baginda alaihi salam melihat ahada asyara kaukaba, iaitulah 11 bintang yang mengisyaratkan saudara-saudaranya, baqiyatu ikhwanihi, yakni saudaranya yang berbaki 11 orang, dan kita dah bincangkan nama-nama mereka sebelum ini. Wasyamsa wal qamara, dan melihat matahari dan bulan. Dan itu adalah ibarat, matahari dan bulan itu ibarat merujuk kepada kedua ibu bapanya. Dan keadaan yang dilihat di dalam mimpi Nabi Yusuf alaihi salam ketika itu, Nabi Yusuf masih kecil lah, saghir, wa huwa saghir qabla an yahtalima, sebelum akil baligh, maknanya masih lagi kecil, mumayyiz, sudah mampu untuk membezakan antara baik dan buruk, tamyiz, ada sinnut tamyiz, tapi belum lagi sinnul bulugh, belum sampai lagi akil baligh, belum sampai akil baligh, sebab itu dia masih kecil lagi ketika itu. Dan apa keadaan yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika itu ialah 11 bintang dan juga matahari dan bulan sujud kepada baginda. Dan kita kena faham mimpi. Bila kita sebut mimpi, mimpi ini dia adalah satu alam yang berbeza. Kita boleh kata alam mimpi, satu alam yang berbeza. Dan mimpi ini macam-macamlah takrif ulama tentang mimpi ini, tetapi secara umumnya apa yang dilihat di dalam tidur, ketika kita tidur. Ma ra'a ahadun fi naumihi, apa yang dilihat seseorang di dalam mimpi. Dan mimpi sebenarnya dia adalah satu bentuk refleks, pantulan di alam nyata, tetapi bersalahan dengan apa yang ada di alam nyata. Itu kita kena faham. Maknanya mimpi ni dia adalah perkara yang berlaku ketika kita tidur, yang bersalahan dengan realiti di alam nyata. Makna katanya, bintang dan bulan, matahari sujud dekat Nabi Yusuf. Adakah perkara tersebut benar-benar berlaku di alam nyata? Tidak, tetapi di alam mimpi. Kita kena faham. Sebab itu hukum dalam mimpi sama sekali tidak boleh diambil bulat-bulat untuk
ditanzilkan atau diaplikasikan di alam nyata. Jadi kita kena faham. Siapa yang tak faham ni dia akan selaru. Sebab itu mimpi perlukan takwil. Mimpi perlukan tafsir. Itu kita akan bincang nanti. Sebab dia adalah bukan menunjukkan sesuatu hakikat ataupun sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai hakikat di alam realiti, di alam nyata, tetapi dia adalah ibarat, isyarat, gambaran yang perlu diperhalusi dan ditafsirkan. Sebab tu mimpi ni Nabi SAW bahagikan kepada 3. Mimpi daripada Allah, mimpi daripada hadithun nafs, yakni kerana emosi kita, emosi seseorang itu, dan mimpi daripada syaitan. Sebab tu mimpi tak boleh jadi sumber hukum. Kecuali mimpi para nabi. Kecuali mimpi para nabi dan rasul. Kerana apa? Kerana nabi dan rasul mereka diberikan wahyu melalui mimpi. Itu beza. Itu speciality mereka. Adapun selain mereka, selain daripada nabi dan rasul, maka mimpi bagi orang soleh, orang beriman, dia adalah mimpi yang berbentuk bimbingan ataupun nasihat ataupun amaran. Itu ada berlaku. Ini kita kena faham betul-betul. Dan tak boleh kita nak ambil apa bulat-bulat yang berlaku dalam mimpi seseorang, maka kita aplikasikan di alam nyata. Tak boleh. Maknanya kita nak faham al-aslu fir ru'a atau fir ru'ya adamul haqiqah. Maknanya asal bagi mimpi bukan sesuatu yang hakiki, bukan sesuatu yang benar-benar. Kalau kita faham ni, kita takkan terpedaya. Contohnya ada orang kata, saya mimpi jumpa wali, saya mimpi jumpa nabi, saya mimpi jumpa nabi, so saya buat gini. Balik pada asal. Asal bukannya itu memang nabi. Asalnya itu pada hakikatnya bukan nabi, sehingga dibuktikan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ada seorang lelaki jumpa dengan Ibnu Abbas, dia bagi tahu dia mimpi jumpa nabi. Ibnu Abbas kata, sifhu lana, sifatkan kepada aku sifat nabi. Maknanya bukan terus terima dakwaan, bukan. Sebab apa? Sebab sahabat faham asal bagi mimpi dia bukanlah benar, kecuali dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Orang yang mimpi itu orang yang benar, orang yang dipercayai, fiqah. Bukan ikut teradap je. Oh, aku mimpi, dia mimpi. Tok guru aku mimpi, semua mimpi. Dan sekali tak payah mengaji, tidur je, pergi tidur, semua nak mimpi. Kan? Dan sekali hadis ini disahihkan oleh siapa? Oleh Nabi. Dapat mana? Dapat dalam mimpi. Oh, mimpi pula. Dia tak boleh pakai. Kita kena faham. Baik. Nanti kita akan ulas bila sampai pada waktunya, kita akan bincang tentang faedah-faedah apa yang kita boleh dapat tentang berkenaan dengan ta'wilul ahadith ataupun ta'wil ar-ru'ah. Ta'wil itu kita tafsir mimpi yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang nabi yang mampu untuk mentadbir dan mentakwil mimpi. Baik. Jadi yang diceritakan di dalam Al-Quran, inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Maknanya mimpi tersebut tidak dikisahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam atas nasihat bapanya yang juga seorang nabi. Itulah Nabi Allah Yaqub alaihissalam yang menasihati
anaknya supaya tidak menceritakan, menyembunyikan mimpi tersebut. Supaya menyembunyikan mimpi tersebut, tak menceritakan. La taqsus ru'yaka, jangan kau kisahkan. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Maknanya Nabi Yaqub AS perintahkan Nabi Yusuf, nasihat Nabi Yusuf, perintah supaya menyembunyikan mimpi tersebut dan jangan dikisahkan, jangan diceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaramu. Nescaya mereka akan menimpakan kepada kamu tipu daya, akan merancang untuk melakukan sesuatu tipu daya kepadamu. Fayakidu laka kaidan. Mereka boleh melakukan perkara yang tak diingini. Yakni dia ada takdir dekat situ, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Maknanya ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayahsuduka atau fayahsiduka fayakidu laka kaida. Maknanya mereka akan dengki dengan kamu, mereka akan hasad dan dengki, cemburu kepadamu, dan mereka akan melakukan atau merancang sesuatu yang tidak baik. Aku takut mereka merancang sesuatu yang tidak baik. Iaitu adalah firasat seorang bapa. Macam mana Nabi Yaqub tahu? Adakah Nabi Yaqub tahu benda gaib? Macam mana Nabi Yaqub boleh kata fayakidu laka kaida? Saya mereka akan menimbulkan tipu daya atau akan merancang tipu daya kepadamu. Macam mana Nabi Yaqub tahu? Adakah Allah wahyukan kepada Nabi Yaqub ataupun bagaimana? Tidak. Jawapannya, seorang bapa yang prihatin, seorang bapa yang benar-benar bapa, ialah seorang yang mengenali anaknya dengan terperinci. Ini kita cerita pasal asal seorang bapa. Bukan kita tengok zaman sekarang bapa tak kenal anak. Tak tahu lantak pilah, yang penting aku punya kerja berjalan, anak dia tak kenal, anak pun tak kenal. Maknanya dia tak tahu sikap anak dia, perangai anak dia. Hantar sekolah tak tahu, hantar pergi ke hang. Ini masalah zaman sekarang. Bapa tak kenal anak, bapa tak kenal mak anak. Ni maknanya apa? Dia tak tahu tentang perubahan anak dia, sikap anak dia, sebab masa dia banyak dihabiskan dengan pekerjaan sampai dia tak ada waktu. Ataupun dia ada waktu tetapi waktu yang sepatutnya diperuntukkan untuk anak itu dia pun guna untuk benda lain. Itu masalah sekarang. Alasan je kan, tak ada waktu tu alasan je sebenarnya. Maknanya anak dia tak kenal. Tetapi kita bincang tentang seorang Nabi. Sudah tentulah seorang Nabi, beliau adalah seorang, Nabi Yaqub ialah seorang bapa yang mempunyai ciri-ciri bapa yang misali, yang perlu dijadikan contoh. Maknanya dikenal anak dia. Sebab tu dalam Al-Quran, kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat, Allah Taala sebut tentang apa? Allah Taala sebut tentang orang-orang yang ladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. yakni orang-orang yang diberikan Alkitab, Ahlul Kitab, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Kita bukan cerita tentang Ahlul Kitab tapi nak cerita sebab apa Allah Ta'ala kata kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Maknanya seorang bapa, dia sangat-sangat mengenali anak dia. Kenapa? Kerana sebagai seorang bapa dia kena kenal lah. Dia kena tahu apa perubahan emosi anak dia. Dia kena, kita kata, sentiasa memerhatikan sikap
dan perangai anaknya supaya dia boleh memberikan tarbiyah, pendidikan, takdib, adab, pengajaran yang lebih baik. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam bila dia kata dekat Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, wahai anak kesayanganku, jangan engkau kisahkan, jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, nescaya mereka akan, kerana mereka akan hasad kepadamu dan mereka akan menimpakan kepada kamu perkara-perkara yang tidak baik ataupun tipu daya. Mereka akan cemburu dan mereka akan buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Maknanya di sini, apa yang diungkapkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam itu kepada anaknya Yusuf, iaitulah satu bentuk firasat. Ini dipanggil firasat. Firasat yang digerakkan oleh pengalaman. Firasat yang digerakkan oleh bagaimana seorang bapa sangat mengenali anak-anaknya. Jadi bayangkan Nabi Yaqub bukan ada seorang anak tau. 12 orang anak. Kita hari ni zaman sekarang ada seorang anak pun dah riuh satu dunia. Tahu riuh satu dunia? Anak seorang riuh satu dunia. Maksud anak seorang riuh satu dunia ni, anak dia ada masalah, dia jaja kat orang ni lah anak dia yang terbaik sekali di dunia, anak dia lah yang paling istimewa di dunia, anak dia lah gini. Riuh satu dunia lah. Orang lain ramai lagi anak. Nabi Yaqub alaihissalam 12 orang anak. 12, bayangkan 12. Tapi beliau kenal anak dia. 12 tu boleh kenal. Kita sekarang ni anak seorang, dah mengeluh. Baru seorang anak kot dah mengeluh. gini. Baru seorang. Ada orang dapat 2 orang anak, dia dah start mengeluh. Tapi bayangkan Nabi Yaqub 12 orang anak, tak mengeluh. Tetapi beliau mendidik mereka dengan baik dan beliau kenal seorang. Bayangkan 12. Nabi Yaqub salah seorang, Nabi Yusuf salah seorang. Baki sebelah lagi tu beliau kenal. Yang besar sampai ke kecil. Maknanya itu ciri-ciri seorang bapa yang bertanggungjawab. Bapa yang kita kata misali, yang perlu dijadikan contoh lah, maknanya dia kenal. Sehingga kan apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi Nabi Yusuf yang sangat mengagumkan dan sangat mimpi yang dahsyat, mimpi yang kita kata yang mempunyai makna-makna kenabian, yang menunjukkan bahawasanya kedudukan Yusuf ini beliau akan menjadi seorang yang bukanlah calang-calang, akan mendapat kenabian dan juga akan mendapat pemerintahan. Dan Nabi Yaqub alaihissalam, beliau boleh memintas, maknanya memintas masa dengan firasat. Apa maksud memintas masa? Maknanya apa yang belum berlaku lagi dia dah tahu. Subhanallah. Bukan dia tahu benda gaib, tak. Ini dipanggil ghaib nisbi. Ghaib nisbi ni maknanya berdasarkan pengalaman, berdasarkan dia punya pengetahuan, dia adunkan, dia olah pengetahuan dan pengalaman dia, maka dia boleh pintas masa. Pintas masa ni maksudnya dia tengok anak dia tu, dia kata anak aku ni akan jadi something. Anak aku ni lahu sya'nun. Dia akan dia tengok gerak-geri anak dia tu, walaupun anak dia tu masih kecil. Lahu sya'nun. Anak aku ni ada. Maknanya ada ciri-ciri contoh pimpinan. Anak aku ni ada ciri-ciri seorang macam ni. Dia boleh baca. Dan ini firasat seorang bapa ni sebenarnya ada pada zaman kita kata zaman berzaman.
Kalau kita baca dalam sejarah para Nabi dan Rasul, datuk Nabi, bila tengok Nabi SAW masih kecil, duduk di atas kerusi uh, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tengok Nabi Muhammad masih kecil, baru berapa tahun, bawah daripada 10 tahun, bermain-main dekat kerusi dan duduk di atas kerusi. Abdul Muttalib ada firasat, anak aku ini, cucu aku ini akan jadi seorang yang penting. Subhanallah, firasat seorang datuk. Kalau kita baca dalam sejarah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, misalnya Bani Abbasiyah, Ali bin Abdullah bin Abbas, anak Ibn Abbas, ketika dia buat prediction tentang kebangkitan Bani Abbasiyah, cucu dia kata dekat anak dia Muhammad, salah seorang cucu dia yang dinamakan dengan Abdullah bin Muhammad bin Ali, yang digelarkan dengan Abu Ja'far. Bila dia tengok perangai Abu Ja'far ni, dia boleh predict, cucu aku ni akan jadi seorang yang penting. Ada tak zaman sekarang bapa yang macam tu? Kata-katanya dah tak ada dah. Sebab apa? Dia tak boleh predict, dia tak boleh pintas masa, sebab dia tak ada ilmu, sebab dia jahil, sebab dia mengabaikan anak dia. Sebab hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun tak kuat. Bapa-bapa zaman sekarang kita tak tahu. Wallahul musta'an. Macam mana dia nak pintas masa, maknanya macam mana dia nak buat, dia nak ada firasat. Firasat ni maknanya ilham yang Allah Ta'ala bagi dekat seorang bapa. Macam mana dia nak pintas masa? Pintas masa ni maknanya dia nak predict untuk anak dia something. Kalau dia asyik main game, kalau dia asyik melepak di kedai mamak malam-malam, tinggal isteri didik anak seorang-seorang dengan memberi alasan sibuk bekerja, bisnes dan sebagainya, tetapi tidak memperuntukkan masa untuk anak, dan tidak melihat dan meneliti perbezaan dan perubahan yang berlaku di kalangan anak dia. Itu kalau seorang kita tengok zaman sekarang ni, seorang pun dah macam nak kiamat. Kalau kita tengok orang-orang zaman sekarang, dapat anak seorang pun dia dah macam nak kiamat. Itu bukan katakan orang yang baru dapat anak marah dia. Bukan. Tak. Maknanya secara umumnya. Kalau dia dapat seorang anak, dua orang anak tu, dia rasa macam dah beban. Sebab kita dulu pun pernah rasa macam tu kan. Baru dapat first anak yang pertama, macam tu lah. Kita akan rasa bebanan tu berat. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi bimbingan dan petunjuk kepada seorang bapa, dengan ilmu dia, dengan pengalaman dia, dengan ketakwaan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajar kamu, Allah akan berikan kamu ilmu. Maknanya kalau kita gunakan untuk seorang bapa dia kena takutkan Allah, maka Allah akan ajar dia macam mana cara dia nak didik anak, macam mana dia nak bimbing anak, macam mana dia nak takdib anak dia, macam mana dia nak memimpin anak-anak dia, macam mana dia nak dapat firasat untuk anak-anak dia. Allah akan ajar dia kalau dia bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah wahai bapa. Ayat tu memang cerita umum, termasuklah kepada bapa. Dan Allah akan ajar kamu parenting. Jadi beza kan, Nabi Yaqub 12 orang anak, so dia boleh kenal dan dia boleh ada firasat, dan dia tahu bahawasanya Nabi Yusuf AS akan dapat satu kedudukan ataupun akan mendapat satu keistimewaan base pada mimpi. Maknanya Nabi Yaqub AS beliau faham takwil mimpi. Dia tahu apa maksud mimpi anak dia, dia tahu. Cuma dia pun tak cerita kat anak dia. Sebab apa? Balik pada hadis Nabi SAW, Nabi kata dekat Mu'adh,
Muaz tanya Nabi, bila Nabi bagi tahu tentang ni, kita buat cross check ataupun cross reference hadis, Nabi bagi tahu dekat Muaz tentang hak Allah dan hak hamba. Hak hamba yang Allah akan tunaikan bagi mereka yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, mereka tidak akan diazab. Yang ini khabar gembira. Lalu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tanya Nabi, afala ubashshirun nas? Adakah aku kena bagi tahu khabar gembira ni kepada manusia? Nabi kata, la tubashshirhu fayattakilu. Jangan cerita. Jangan ceritakan khabar gembira ini kepada manusia, nescaya mereka akan menyerah. Apa kaitan hadis Nabi tu dengan perbuatan Nabi Yaqub ni? Sama. Nabi Yaqub tak bagi tahu dekat anaknya Yusuf, jangan kamu cerita dekat saudara-saudaramu. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayahsuduka fayakidu laka kaida. Jangan cerita sebab nanti mereka akan hasad, dengki, dan mereka akan rancang sesuatu tipu daya. Mereka akan dengki dengan kamu. Kemudian Nabi Yaqub kata, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan tu bagi manusia adalah benar-benar musuh yang nyata. Maknanya hasad dengki boleh berlaku di kalangan adik-beradik. Dan ini satu pengajaran kepada ibu bapa, di mana mereka tidak boleh pilih kasih dalam mendidik anak-anak. Sebab itu Nabi SAW pernah tanya seorang lelaki yang dibeli kat anak dia. Salah seorang anak dia dibeli hadiah dan seorang lagi dia tak beli. Nabi kata, wattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah, wahai fulan, wahai bapa, dan berlaku adillah di kalangan anak-anak kamu. Berlaku adil kalangan anak-anak. Sebab apa? Kalau kita seorang bapa tidak berlaku adil dan hal tersebut terzahir ketidakadilan kita kepada anak-anak itu, maka anak-anak itu akan nampak, akan memberontak dan akan hasad, berlaku hasad. Adakah perkara ini langsung tak boleh dielakkan ataupun dia adalah benda yang normal? Sebenarnya dia, kalau kita tengok, kalau Nabi Yaqub AS pun tak boleh nak elak daripada perkara ini, itu menunjukkan hal ini adalah normal. Dia bukanlah benda yang kita kata kalau berlaku juga bapa tu tercela. Tidak. Sebenarnya dia adalah benda yang kita kata, nak kata fitrah tak tepat juga kata fitrah, tetapi dia adalah perkara yang min sunnatillah. Dia termasuk daripada sunnatillah. Sunnatullah maknanya sesuatu yang Allah Ta'ala dah tetapkan sejak kaum ni. Memang kalau ada dalam adik-beradik itu, mesti akan ada yang tak puas hati, yang dengki sikit, yang hasad. Itu biasalah. Bergaduh adik-beradik. Macam kita kata bergaduh adik-beradik lah. Bergaduh adik-beradik ni biasalah. Standard lah. Cuma adakah kita kena balik pada hasad dan pergaduhan ataupun perselisihan itu adakah membawa kepada kezaliman atau tak? Itu saja. Kalau hasad yang melazimkan kezaliman, itu yang dicela. Tapi hasad yang tidak melazimkan kepada kezaliman, maka itu ialah perkara yang biasa. Dan satu lagi, seorang bapa memang dia boleh untuk sembunyikan kasih sayang, tetapi dia tak boleh zahirkan sikap lebih kasih sayang dia tu pada mana-mana anak dia. Dia mungkin boleh sembunyikan, tetapi dia tak boleh tutup. Dia boleh sembunyikan ni, tapi dia tak boleh tutup. Maknanya akan terzahir juga. Dalam konteks Nabi Yusuf, kita dah bincang sebelum ni, sebab apa Nabi Yaqub sayang lebih? Sebab ketika Nabi Yusuf
lahir, dan Bunyamin adik kepada Nabi Yusuf, yakni daripada ibu yang sama, iaitu Rahil, ibu mereka. Ketika Bunyamin lahir, Yusuf masih lagi kecil dan Rahil meninggal dunia. Itu sebab kenapa Nabi Yaqub sayang lebih dekat Nabi Yusuf. Itu antara satu sebab. Kerana ketika Nabi Yusuf masih lagi kecil, ibunya telah meninggal dunia lepas pada melahirkan Bunyamin. Kalau ikut logik, Bunyamin lagi lah Nabi. Kalau ikut logik, Bunyamin lahir tak jumpa ibu dia langsung. Sepatutnya Nabi Yaqub kena sayang lebih lah Bunyamin. Jawapannya tidak. Tapi hakikatnya Nabi Yaqub sayangkan Yusuf lebih. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub bukan setakat itu adalah dorongan kasih sayang yang lebih tu kerana Rahil meninggal dunia ketika melahirkan Bunyamin, dan ketika itu Yusuf masih kecil. Itu satu dorongan. Tetapi sebenarnya dorongan yang utama yang disebutkan di dalam Al-Quran iaitulah tentang mimpi Nabi Yusuf tu. Mimpi Nabi Yusuf inilah dorongan utama yang menyebabkan Nabi Yaqub sayang lebih kepada Nabi Yusuf, sebab Nabi Yaqub tahu anaknya ini akan mendapat satu kedudukan yang tinggi sama ada di dunia dan di akhirat, iaitulah menjadi seorang menteri ataupun menjadi seorang pemimpin dan juga di dunia, dan juga menjadi seorang nabi. Dan ini yang kelebihan yang terutama sekali. Baik. Jadi itu berkait dengan apa dia kita kata mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Baik. Wa 'inda ahli al-kitab annahu qassaha 'ala abihi wa ikhwatihi ma'an wa huwa ghalatun minhum. Di sisi ahlul kitab disebutkan dalam riwayat ahlul kitab bahawasanya Nabi Yusuf menceritakan kepada bapaknya dan saudaranya serentak sekali. Wa huwa ghalatun minhum. Dan ini salah. Ni salah lah. Salah lah sebab apa? Sebab bersalahan dengan nas Al-Quran. Quran kata apa? Quran kata Nabi Yusuf cakap dekat Nabi Yaqub cakap dekat anak dia, la taqsus ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Sebab tu kita kata riwayat ahlul kitab tu salah, tolak. Itu Israiliyat yang tak dipakai. Itu tolak sebab bersalahan dengan nas Quran. Quran cakap jelas. Nabi Yaqub pesan dekat anak dia, jangan cerita dekat saudara-saudaramu. Tapi ahlul kitab kata dia cerita. Bohong lah. Ghalatun minhum, salah. Dia salah. Ini menunjukkan Al-Quran menghukum mereka, menghukum riwayat mereka. Bukan kita jadikan riwayat mereka tu menghukum Quran. Salah. Quran ni muhaiminan. Muhaiminan maknanya Al-Quran ni mendominasi, menghukum kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan apa yang benar dan membatalkan apa yang salah. Itu sifat Quran. Ini contoh. Baik. Jadi itu salah. Wahuwa ghalatun minhum. Kata Imam Ibn Kathir, salahlah. Itu riwayat itu datang daripada mereka itu salah. Maknanya dia kata Nabi Yusuf cerita pula kat ayah dia, dan kat waktu tu ada adik-adik abang-abang dia semua ada. Kat adik dia, abang dia semua ada. Maknanya dia cerita sekali kat abang dia, salah. Tak betul. Sebab dalam Quran kata Nabi Yaqub tak bagi cerita. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Dan demikianlah Tuhanmu memilih. Yajtabika rabbuka. Maknanya di sini demikianlah sebagaimana yang Allah memperlihatkan kepadamu hadhihi ar-ru'ya al-'azimah fa idza katamtaha, yakni demikianlah Allah ataupun Tuhanmu memilihmu, yakni merujuk kepada Yusuf, yakni memilih Yusuf dengan mimpi yang agung ini. Yajtabika rabbuka maknanya yakhussuka bi anwa'il lutfi war rahmah,
mengkhususkan engkau wahai Yusuf dengan pelbagai kelembutan dan juga rahmat. Maknanya Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam apa yang disebut sebagai lutfun. Allahu latifun. Who would you like to call? Maknanya menyebutkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam berkait dengan apa kita kata, berkait dengan apa dia, mimpi yang agung ini menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala namakan, Allah Ta'ala sifatkan mimpi ini, al-ru'ya ini adalah apa? Satu rahmat. Ini yang istimbat oleh Ibn Kathir rahimahullah bila dia kata yakhussuka bi anwa'il lutfi war rahmah. Maknanya mimpi ini adalah sebagai satu bentuk kelembutan dan juga rahmat Allah. Sebab Allah Ta'ala bagi isyarat. Allah Ta'ala bagi isyarat. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Maknanya yufhimuka min ma'anil kalam wa ta'biril manam ma la yafhamuhu ghairuk. Yani Allah lah yang mengajar kamu wahai Yusuf, memberikan kefahaman. Maknanya mengajar di sini maknanya yufhimuka, memberikan pemahaman. Min ma'anil kalam, iaitu daripada makna-makna perkataan. Wa ta'biril manam, dan juga ta'wil dan ta'bir mimpi, tafsir mimpi. Ma la yafhamuhu ghairuk, yang tidak diberikan kefahamannya itu kepada selainmu. Dekat sini ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah istimbatkan bahawasanya ilmu berkenaan dengan takbir mimpi, takwil mimpi adalah termasuk daripada pemahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sama macam, maknanya ilmu mentakwil mimpi, mentafsir mimpi ni dia sama macam ilmu cabang yang penting dalam ilmu agama, iaitulah kefahaman. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, ay yufahimuhu fid din. Bahawa siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, maka Allah Ta'ala berikannya kefahaman dalam agama. Yufaqihu fid din. Termasuklah fiqh dalam agama ialah orang yang Allah Ta'ala beri dia kemampuan untuk memahami kalam, makna kalam, maknanya memahami makna perkataan. Dalam konteks kita, orang yang Allah Ta'ala bagi kefahaman tentang Al-Quran, dia adalah orang yang ada fiqh. Dan orang yang dapat mentakwil mimpi, mentafsir mimpi, juga adalah orang yang Allah Ta'ala bagi pemahaman. Sebab itu sebahagian ulama' mereka mengatakan tafsir mimpi ni adalah sama macam memberi fatwa. Maknanya diperlukan ilmu. Sebab itu tak boleh main-main. Orang tanya kita pasal mimpi, kita tak boleh main-main. Kita tak boleh buat-buat. Sama, dia kena dia nak tafsir mimpi ni, dia ada ilmu dia. Dia ada disiplin dia. Sebenarnya disiplin dia sama macam disiplin dia memahami Quran. Bahkan sebahagian macam contoh Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, beliau ada sebut tentang, dia ada letak satu kitab tentang takbir ar-ru'ya ataupun tafsir mimpi. Menunjukkan ahli sunnati wal jamaah tidak menolak mimpi. Mimpi ni, untuk memahami mimpi ni dia adalah ilmu yang khusus. Ilmu yang khusus. Sebagai ulama kata syarat orang tu nak pandai untuk memperolehi kemampuan untuk mentafsir mimpi adalah orang itu menguasai Quran dan juga menguasai sunnah. Dia sama macam fatwa. Tapi zaman sekarang orang banyak mimpi daripada syaitan. Banyak mimpi yang mengarut-ngarut. Mimpi daripada syaitan ataupun mimpi daripada disebabkan hadithun nafs. Jadi sebab itu sebahagian orang dia bila dah terlampau banyak sangat pendustaan, jadi dia anggap semua yang mimpi itu semua dusta belaka kan. Itu susah juga. Tapi sebab banyak orang pendusta, sebab ramai orang yang penipu, pembohong, penunggang agama, macam-macam. Sebab itu tak boleh diluah-luahkan lah. Kan?
Tapi dekat sini wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith ni ada dua makna. Yang pertama, memberikan kefahaman tentang makna-makna kalam. Kalau dalam konteks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya Allah ajarkan dia Quran. Allah hayukan dia Quran. Jadi Nabi SAW faham tentang Quran. Yang kedua maknanya Nabi SAW mengetahui tentang mimpi. Kalau kita ambil tafsir yang kata wa kadzalika yajtabi rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil ahadith, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitab itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita ambil tafsir yang menyatakan bahawasanya khitab ini, ayat ini ditujukan kepada Nabi Yusuf, pun tak ada masalah. Maknanya kedua-duanya ada kelebihan tersebut. Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala bagi kefahaman makna, yakni mengetahui makna-makna yang dalam perkataan, yakni makna Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW juga diberikan kemampuan untuk mentafsir dan mentakbir mimpi, sebagaimana Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Muhammad lebih hebatlah. Lebih hebatlah pasal dia Nabi yang terakhir. Dia menghimpunkan ilmu-ilmu Nabi sebelum. Lagi sempurnalah, dan memanglah jelaslah Nabi Muhammad SAW lebih afdal berbanding Nabi Yusuf. Tetapi dekat sini kisah ni nak cerita Nabi Yusuf. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi Yusuf AS bahawasanya kelebihan ini yang Allah khususkan kepadanya, iaitulah mengetahui makna kalam dan mengetahui ta'birul manam, tafsir mimpi. Maka ini adalah termasuk daripada kelebihan yang tidak diberikan kepada selainnya. Yang ini merujuk selainnya itu iaitulah pada saudara-saudaranya yang terdekat. Abang-abang dia tak dapat benda ni. Nampak? Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, maknanya dengan wahyukan kepadamu wahyu. Kepadamu wahai Yusuf. Kalau tafsir ni merujuk kepada Nabi Yusuf. Kalau tafsir ni, kalau bahagian ulama tafsir kata ayat ni khusus kepada maknanya dia ada dua. Ayat ni dia macam satu pisau yang ada dua bilah. Pisau yang ada dua bilah, maknanya ditujukan kepada Nabi Muhammad dan ditujukan kepada Nabi Yusuf. Subhanallah. Maknanya kalau kita buka dalam kitab tafsir, ada ulama yang kata ayat ni pada Nabi Muhammad. Ada kata ayat ni cerita pasal Nabi Yusuf. Tak ada kontradik. Kedua-duanya apa? Dua bilah yang apa? Sama, yang tak bertentangan. Dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dengan mewahyukan kepadamu, wahai Yusuf, wahai Muhammad. Tetapi kalau kita tengok ayat tu sampai habis, ayat ni sebenarnya memang khusus kepada Nabi Yusuf. Sebab Allah kata wa ala ali Yaqub. Kan? Wa ala ali Yaqub, wa ala ali Israel. Dan Allah sempurnakan nikmatnya juga kepada keluarga Yaqub. Jadi jelaslah merujuk kepada Nabi Yusuf. Walaupun makna yang kedua merujuk juga kepada Nabi Muhammad, tidak bertentangan, tetapi ayat ini siaknya, konteks ayat ini memang nak tujukan kepada Nabi Yusuf. Memang Nabi Yusuf yang, sebab nak cerita pasal Nabi Yusuf. Wa ala ali Yaqub maknanya ay bisababika wa yahsulu lahum bika khairud dunya wal akhirah. Maknanya disebabkan oleh nasab, ya, keturunanmu itu datang daripada keturunan Yaqub, dan kamu datang daripada keluarga Yaqub, house of Israel, house of Jacob, keluarga Yaqub. Disebabkan keberkatan yang ada di dalam rumah tersebut, keluarga tersebut, iaitulah keluarga yang dididik oleh seorang Nabi. Maka Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat sini sebab yang menjadikan Nabi Yusuf AS seorang yang istimewa, seorang yang mendapat pemahaman, ilmu dan kenabian, disebabkan oleh, jangan kamu lupa, sebab didikan keluarga, didikan seorang bapa yang merupakan seorang Nabi. Wa ala ali Yaqub. Yang ni Allah nak sempurnakan nikmat itu juga ke atas keluarga Yaqub. Yang menjadi wa yahsulu lahum bika khairud dunya wal akhirah. Daripada disebabkan oleh keluargamu itu, disebabkan oleh bapakmu, adik-beradik kamu itu,
akan menghasilkan untuk kamu kebaikan dunia dan akhirat. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana yang Allah Ta'ala telah sempurnakan nikmatnya, yakni Allah Ta'ala berikan kenabian. Sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan sebelumnya kepada siapa? Kepada datuk nenek, yakni moyang kamu, iaitulah Yaqub, dan datukmu Ishaq, dan moyang kamu wa walidu jaddika Ibrahim al-Khalil. Maknanya Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi Yusuf AS. Kat sini kita kena faham, dalam penceritaan tu, maknanya dia ada dua. Sama ada Allah Ta'ala sendiri yang sebut, maknanya ayat ni ialah Allah Ta'ala sendiri sebut kalamnya, ataupun Allah Ta'ala tengah ceritakan tentang apa yang Nabi Yaqub ceritakan kepada anaknya. Maknanya tak ada kontradik. Allah ceritakan balik dalam Quran ni, mana ayat ni Allah ceritakan balik takbir, ungkapan yang digunakan asalnya adalah apa yang mungkin Nabi Yaqub ketika itu ceritakan kepada Nabi Yusuf. Sebab dia sambungan daripada la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaid. Itu inna syaitan sampai habis. Kemudian wa kadzalika yajtabika rabbuka, sampai habis. Maknanya seakan-akan macam Nabi Yaqub ingatkan Nabi Yusuf. Kemudian Allah Ta'ala cerita balik kat kita nikmat tersebut. Inna rabbaka alimun hakim. Sebenarnya Tuhanmu itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Baik. Jadi walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila ayyun nasi akram qala Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Nabi Muhammad SAW pun bersabda, Yusuf, Nabiullah, anak kepada Nabi Allah, yakni Yaqub, anak kepada Nabi Allah, yakni Ishaq, anak kepada Khalilullah, yakni Ibrahim. Maknanya apa? Base pada ayat tadi. Base pada ayat mana? Ayat wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Maknanya nikmat dan kemuliaan itu datang daripada Allah SWT. Allah bagikan kepada kamu, wahai Yusuf, kepada bapa kamu, kepada datuk kamu, kepada bapa, kepada datuk kamu, moyang kamu, Ibrahim. Allah Ta'ala ingatkan. Sebab itu Nabi SAW istinbat daripada ayat itu. Nabi kata, bila orang tanya Nabi, siapakah manusia yang paling mulia? Nabi sebut base pada ayat tadi. Yusuf, Nabiullah, ibnu Nabiillah, anak kepada Nabi Allah juga, Yaqub. Ibnu Nabiillah, anak kepada Nabi Allah juga, iaitulah Ishaq. Anak kepada Khalilullah, kasih Allah, iaitulah Ibrahim. Dan itu menunjukkan kerendahan hati dan tawaduknya Nabi kita Muhammad SAW. Kerana Nabi tak jawab, akulah orang yang paling mulia. Padahal Nabi lah yang paling mulia kan. Kalau Nabi kata aku yang paling mulia, jawapan dia betul. Tapi Nabi tak jawab. Kerana Nabi tawaduk. Nabi kita Muhammad SAW ialah seorang Nabi dan Rasul yang paling sempurna. Kesempurnaan baginda dapat dilihat dengan kerendahan hati, tawaduk dan tunduk baginda SAW kepada Allah. Boleh je kan Nabi, orang tanya Nabi, ayyun nasi akram? Ana. Betul lah, betul lah. Tapi Nabi tak jawab macam tu. Nabi kata, Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiillah, ibnu Nabiillah, ibni Khalilillah.
anak kepada Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah. Seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dekat orang yang tanya tadi, kalau maksudnya kalau kau nak tanya orang yang paling mulia, maknanya orang yang paling mulia berbanding aku adalah orang yang nasabnya itu menghimpunkan semua Nabi. Maknanya dia adalah Nabi, bapa dia Nabi, datuk dia Nabi, moyang dia Nabi. Yang itulah yang paling mulia. Kerana Allah pilih. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia, tetapi tak menghimpunkan kemuliaan dari sudut kemuliaan nasab tu bagi Nabi. Kemuliaan nasab Nabi itu tak sama macam kedudukan Nabi Yusuf. Sebab kita bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasab Nabi nasab yang paling mulia. Tetapi adakah Abdullah seorang Nabi? Tidak. Bapa Nabi ke? Tidak. Adakah datuk Nabi Abdul Muttalib Nabi? Tidak. Adakah moyang Nabi seorang Nabi? Tidak. Jadi tidak menghimpunkan kemuliaan yang kita kata yang menunjukkan kenabian. Yang ni kemuliaan yang paling tinggi, maksudnya apa yang ditanya akram. Yang paling mulia iaitu sudah tentulah bila orang tu tanya maka Nabi terus ingat ayat dalam surah Yusuf tadi. Terus Nabi SAW istimbatkan, keluarkan Yusuf bin Yaqub, yakni Nabi Allah. Bin Nabi Allah. Yaqub bin Ishaq. Ishaq pun Nabi Allah, Yaqub Nabi Allah. Nabi-Nabi. Ishaq bin Ibrahim. Ibrahim siapa? Khalilullah. Maknanya nasab dia tu tak putus, semuanya Nabi. Beza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab Nabi terputus, maknanya nak sampai kepada Nabi Ismail tu terputus, maknanya ada banyak. Kan? Kerana kita tahu nasab Nabi kita paling mulia sekali dengan ijma'. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasab baginda sampai kepada Ismail dan Ibrahim. Tetapi tak sama macam Nabi Yusuf ni. Maknanya Nabi Yusuf ni dia maknanya bapa dia Nabi, datuk dia Nabi, moyang dia Nabi dan kekasih Allah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menyebutkan kelebihan ini. Subhanallah. Padahal Nabi boleh je nak bagi tahu dia yang paling mulia kan. Sebab dengan kesepakatan ulama ijma', nasab Nabi Muhammad SAW paling mulia. Tapi macam mana kita nak faham nasab Nabi Yusuf ni? Bukankah nasab Nabi Yusuf ni lebih mulia? Jawapannya, kemuliaan itu berbentuk nisbi. Bukan kita kata secara mutlak. Sebab apa? Sebab yang Allah Ta'ala pilih Nabi kita Muhammad SAW bukan semata-mata nasab sahaja, bahkan Nabi Muhammad SAW level dia adalah sama level dengan Nabi Ibrahim tu. Kalau orang tanya kita, macam mana ni? Siapa yang lagi mulia? Kita bawa nasab Nabi Muhammad. Okey, 20 datuk Nabi. Semua tu tak ada yang Nabi. Adnan pun tak Nabi. Adnan nak sampai Ismail seorang je Nabi. Kemudian Ibrahim. Nabi Yusuf ibnu Yaqub Nabi. Ibnu Ishaq Nabi. Ibnu Ibrahim. Yusuf Nabi, Yaqub Nabi, Ishaq Nabi, Ibrahim Nabi. Bahkan Ibrahim Khalilullah. Baik, sekarang ni macam mana kita nak jawab? Orang kata kalau macam tu Nabi Yusuf lagi mulia pada Nabi Muhammad. Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sama level dengan Nabi Ibrahim. Ini kita kena ingat. Sebab apa Nabi Muhammad paling mulia? Sebab Nabi Muhammad tu sama level dengan Nabi Ibrahim, bahkan lebih daripada Nabi Ibrahim. Sebab itu tak ada isu. Bawalah nasab Nabi Muhammad, memanglah nasab Nabi Muhammad tak ada seorang pun datuk Nabi itu Nabi. Abdul Muttalib bukan Nabi. Abdullah pun bukan Nabi. Hashim Ibn Abdi Manaf pun bukan Nabi. Qusay Ibnu Kilab pun bukan Nabi. Semua bukan Nabi. Sampai Adnan. Lepas pada Adnan tu bukan Nabi lagi. Sampailah Ismail baru Nabi. Kemudian sampai Ibrahim. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sendiri sama level dengan Nabi Ibrahim, bahkan lebih afdal daripada Nabi Ibrahim. Habis. Maknanya tak perlu kita nak compare nasab tu. Sebab itu Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala dia cipta apa yang dia kendaki dan dia yang pilih. Dan Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad.
sebagai khalilnya, sebagai rasul yang terakhir, nabi yang terakhir. Jadi tak ada kita kata isu. Katakan, sebab ada, anda pernah terbaca syubhat yang dibawa oleh seorang Yahudi bila dibawa isu ni. Dia kata, Nabi Yusuf lagi utama. Tengok Nabi Yusuf. Macam mana kita nak jawab kalau kita tak ada ilmu? Last sekali kita pun, betul juga. Tak betul, bukan. Bukan itu cara dia. Sebab dia pun kata, syubhat dia sekarang, keraguan dia kata, tengok ni Nabi Muhammad kata, orang tanya Nabi Muhammad siapa paling mulia, Nabi Muhammad jawab Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni Bani Israel. Anak Nabi Yaqub. Yaqub anak Ishaq, Ishaq anak Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf lebih utama daripada Nabi Muhammad. Salah. Nabi Muhammad jawab, sebab Nabi Muhammad istinbat daripada ayat dalam surah Yusuf yang kita bacakan tadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya tentang ayat ni, ataupun ditanya berkait dengan kisah yang berkait dengan kisah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Muhammad SAW jawab base pada apa yang diistinbat, baginda istinbat. Dan kemuliaan yang hakiki bukan berdasarkan nasab semata-mata. Sebab apa Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni ana atqakum lillah wa ana a'lamukum billah, ana atqakum billah wa ana a'lamukum billah. Analah orang yang paling, sayalah orang yang paling mengetahui tentang Allah berbanding kamu. Sayalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, Nabi kata. Maknanya ketakwaan bukan semata-mata nasab. Hatta kalau kita tengok, kita compare nasab pun, still nasab Nabi Muhammad tu lebih mulia. Kan? Lebih mulia. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW maknanya nasab baginda sampai kepada Ismail. Dan Ismail adalah anak sulung Nabi Ibrahim. Kita tak tengok dari situ lagi. Ismail ialah anak sulung Nabi Ibrahim. Dan anak yang bersama-sama dengan Nabi Ibrahim membina Baitullah, membina Kaabah Al-Musharrafah. Dan anak yang az-zabih, yang diperintahkan Allah untuk disembelih, dan itu lebih mulia berbanding dengan Ishaq. Kalau kita nak main kita maknanya kalau kita nak tengok dari sudut nasab tu memang tak boleh. Memang betul nasab Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Even nasab Nabi Yusuf, walaupun Nabi Muhammad kata ini paling mulia, tapi bukan bermaksud dia paling mulia secara mutlak. Maknanya kalau datang syubhat, macam mana kita nak jawab? Sebab orang tengah mempelekehkan Nabi kita sekarang ni. Macam mana? Apa tanggungjawab kita sebagai seorang umat Muhammad? Macam mana kita nak jawab? Adakah kita surrender saja? Ini penting sebab kita tak tahu bila-bila nanti kita atau anak-anak kita, dia orang nak musafir. Pergi mana? Pergi US ke, pergi Britain ke, pergi Eropah ke, pergi UAE ke, Dubai ke, orang Yahudi kan ada. Dekat Dubai pun ada orang Yahudi. Pergi Indonesia pun ada orang Yahudi. Katakan kita ataupun anak-anak kita terpaksa berhadapan dengan orang yang datang ke syubhat macam ni. Tengah naik flight, tiba-tiba ada orang Yahudi sebelah kita. Dia datang kat syubhat. Dia bawa hadis ni. Kemudian dia bawakan nasab Nabi Yusuf. Kemudian dia bawakan, dia suruh kita sebutkan nasab Nabi Muhammad. Betul kita tak tahu. Betul juga. Habis lah. Waktu tu kita ni macam, apa makna engkau mengaku engkau umat Muhammad kalau engkau tak boleh jawab? Apa makna engkau mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan kau tak boleh nak jawab tuduhan dan syubhat keraguan yang dilemparkan kepada Nabi engkau sendiri? Orang tuduh Nabi kita nasab tak mulia ataupun nasab ada yang nasab lebih mulia, kita tak tahu nak jawab. Malu. Sebab itu pentingnya ilmu. Sebab itu kita mengaji
Al-Bidayah wa Nihayah ni antaranya ini faedah yang kita boleh dapat. Macam mana kita nak jawab? Jadi kita jawab. Walaupun Nabi Muhammad tu datuk dia, bapa dia bukan Nabi, tapi dia datang daripada keturunan anak Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail lebih afdal berbanding Nabi Ishaq. Yang daripada Yusuf daripada Ishaq kan. Bukan kita nak suruh compare untuk merendah-rendahkan kedudukan Nabi Yusuf. Tidak, itu dilarang. Sebab itu dalam hadis Nabi kata la tufaddiluni bainal anbiya. Jangan kamu la tukhayyiruni, la tufaddiluni. Jangan kamu berbangga ataupun melebih-lebihkan kedudukan aku berbanding nabi-nabi lain. Kata para ulama dengan tujuan untuk menjatuhkan kedudukan nabi lain. Jangan. Itu haram hukumnya. Misalnya kita naik flight, so orang Yahudi sebelah kita, kemudian kita pun kita attack dia, kita attack Nabi Yusuf ke, kita attack Nabi Israel, Bani Israel ke, itu tak boleh, haram. Walaupun kita tahu dia pun bukan keturunan Bani Israel pun. Yahudi yang ada sekarang bukan Bani Israel pun. Tapi dah sampai tahap mereka berbangga-bangga dengan nasab tu, sampai mereka merendahkan kedudukan nasab Nabi kita. Jadi apa tanggungjawab kita? Kita ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita tak boleh jawab. Last sekali kita tunduk pada mereka. Oh betul juga lah, Yahudi pandai, kita bodoh. Padahal kita yang kena cerdik. Kan? Anda pernah terbaca syubhat ni? Memang ada. Jadi alhamdulillah kita boleh jawab. Maknanya sama ada dia guna nasab Nabi kita tu, kita boleh jawab dengan apa yang dalam Quran, nasab tu bukanlah satu-satunya kemuliaan yang Allah pandang. Kemudian kalau kita nak jawab base pada nasab Nabi Muhammad pun sebenarnya dah menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kerana dua. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu sendiri ialah apa? Kedudukannya lebih tinggi daripada Ibrahim. Khalilullah, sama dengan Ibrahim tapi lebih tinggi. Dan banyak lagi kalau kita nak bawa Muhammad itu adalah doa Nabi Ibrahim. Muhammad itu adalah doa Nabi Ibrahim. Doa datuk dia. Daripada keturunan Ismail. Dia menunjukkan kelebihan Bani Ismail berbanding Bani Israel. Sebenarnya kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul kita ni dakwah kita ni cinta Nabi Muhammad sampai tahap tu. Kita kena macam mana kita kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di kalangan kamu sehinggalah apa? Aku, kata Nabi Muhammad, lebih dicintai berbanding bapaknya, anak-anaknya dan manusia keseluruhannya. Cuba kita bayangkan orang attack nasab bapak kita. Apa kita marah? Kita marah. Orang kutuk keturunan kita, kita akan marah. Kalau orang kutuk keturunan Nabi kita, lebih utama untuk kita marah. Marah ni maknanya kita sampaikan kebenaran. Bukan kita pergi zalimi orang yang kutuk tu, bukan. Pergi bergaduh pula tak. Kan? Itu tak cerdik. Tapi kita bukan emosi, bukan emosional. Tapi kita bagi tahu dengan ilmu. Kita bagi tahu dengan ilmu. Baik. Jadi banyak lagi kalau kita nak sebut tentang kelebihan Bani Ismail berbanding Bani Israel, banyak dan kita akan bincangkan nanti, insya-Allah kita akan sampai pada tempatnya nanti, kita akan bincang isu ni. Baik, waqad rawa Ibnu Jarir, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, waqad rawa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim fi tafsiraihima wa Abu Ya'la wal Bazzar fi musnadaihima min hadits al-Hakam ibni Zuhair wa qad dha'afahu al-a'immah 'an as-Suddi 'an Abdurrahman ibn Sabit 'an Jabir qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun min yahud yuqalu lahu Bustanah al-Yahudi qala ya Muhammad akhbirni 'anil kawakib allati ra'aha Yusuf annaha sajidatun lahu ma asma'uha qala fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu bi syai' wa nazala Jibril alaihi salam bi asma'iha qala fab'atha ilaihi Rasulullah faqala hal anta mu'minun in akhbartuka bi asma'iha qala na'am faqala hiya harthan wa tariq wa dhayyal wa zul katifan
وقابس ووثاب وعمردان والفيلق والمسبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور. فقال اليهودي أي والله إنها لأسماؤها. baik. وعند أبي يعلى فلما قصها على أبيه قال هذا أمر مشتت يجمعه الله والشمس أبوه والقمر أمه. baik. Kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullah bawakan satu riwayat yang mana riwayat ini didhaifkan oleh sebahagian ulama hadis. Maknanya riwayat ini tak sepakat. Sebahagian besar ulama hadis mendhaifkan riwayat ini. Riwayat apa? Tentang seorang Yahudi yang bernama, seorang lelaki di kalangan Yahudi yang dikatakan namanya Bustanah al-Yahudi. Bustanah atau Bustanah al-Yahudi. Dia datang jumpa Nabi, dia tanya dekat Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil kawakib allati ra'aha Yusuf annaha sajidatun lahu. Ma asma'uha?" Wahai Muhammad, ceritakan dekat aku tentang bintang-bintang yang telah dilihat oleh Yusuf, bahawasanya ianya sujud kepadanya. Apa nama-nama bintang tersebut? Kata perawi, fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu bi syai'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Maka Nabi tak jawab. Wa nazala Jibril alaihi salam bi asma'iha. Lalu turun Jibril, malaikat Jibril turun bawa nama-nama tersebut, bagi tahu dekat Nabi. Fa ba'atha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh panggil balik orang Yahudi tadi untuk Nabi bagi tahu dekat dia, sebab Jibril dah sampaikan dekat Nabi nama-nama bintang tersebut. Kemudian Nabi SAW tanya dekat si Yahudi tadi, Bustanah al-Yahudi. Nabi tanya, hal anta mu'minun in akhbartuka bi asma'iha? Adakah engkau akan beriman kalau aku sampaikan kepada engkau nama-nama bintang yang Nabi Yusuf tengok? Qala na'am. Kata Yahudi tadi, ya. Dan Nabi SAW pun jawab. Bintang tersebut ialah Harthan, At-Tariq, Al-Dhayyal, Dhul Katifan, Qabis, Wathab, Umradan ataupun Amradan, Failaq, Al-Musbih, Ad-Daruh, Dhul Far'i, Wad-Diya, Wal-Nur. Maknanya ada 11. Harthan, Tariq, Dhayyal, Dhul Katifan, Qabis, Wathab, Umradan, Al-Failaq, Al-Misbah, Ad-Daruh, Dhul Far'i, Wad-Diya, Wal-Nur. Ada maknanya 11, 12, 13. 13 maknanya masuk dengan Asy-Syams wal Qamar tu dikatakan Ad-Diya Wal-Nur. Ad-Diya maknanya matahari. An-Nur maknanya nama lain bagi cahaya, maknanya merujuk kepada bintang. Merujuk kepada bulan. 13 lah, maknanya tambah 2. Kalau base pada riwayat ni lah. Kata Yahudi tersebut, ay wallahi innaha la asma'uha. Ya, demi Allah inilah nama-namanya. Tapi riwayat ni tidak kuat. Kalau tengok dalam takhrij disebutkan, tapi sebahagian ulama macam Al-Hakim sahihkan dia. Abu Nu'aim dan Al-Bahaqi dalam Dalailun Nubuwah mereka condong pada mensahihkan hadis ni. Tetapi pentahqiq kitab ini, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, mengatakan isnaduhu dhaif kama qala al-musannif. Maknanya sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Perawinya adalah sanadnya adalah sanad yang dhaif. Maknanya kisah ni dia tak sepakat lah. Tapi Imam Ibn Kathir rahimahullah bila dibawa ayat ni, dibawa dalil ni, dibawa riwayat ni, seakan-akan dia nak bagi tahu riwayat ni tidaklah bercanggah. Maknanya kalau sahih, kalau dhaif sekalipun dari sudut sanadnya, tetapi dia tidak bercanggah. Tak bercanggah. Maknanya masih lagi boleh dijadikan syawahid. I'tibar. Sebab itu Ibn Jarir At-Tabari pun bawa riwayat ni. Ibn Jarir bawa riwayat ini dalam tafsir. Ala kulli hal, tak pentinglah kita nak tahu nama-nama bintang tu, tapi bagi orang yang bidang falak penting lah. Ilmu falak maknanya dia nak tahu apa bintang tu kan. Mungkin dia boleh buat kajian
Maknanya orang yang belajar ilmu astronomi, ilmu falak bukan astrologi beza. Astronomi dengan astrologi beza. Astronomi disyariatkan untuk kita belajar ilmu falak, bintang, ilmu kebintangan ni di apa maknanya hukum dia fardu kifayah. Mungkin bagi orang yang mengaji ilmu falak dia pentinglah riwayat ni. Pasal dia nak tahu nak tentang bintang-bintang tu apa kan. Harsan, Tariq, Dajjal, ada tak bintang-bintang ni masih lagi tak diketahui oleh ahli-ahli astronomi hari ini, ahli astronomi moden, ataupun mereka dah ubah nama-namanya. Wallahu taala alam apa bintang ni, apa di kedudukan dia sekarang, betul ke, ada ke, ataupun macam mana. Itu kita kata terpulang. Tetapi likulli maqam maqal, pada setiap kedudukan tu kita ada tempat dia lah. Maknanya kalau bagi orang yang mengaji ilmu hadis, sudah tentulah hadis ni maknanya bila didhaifkan oleh perawi-perawi ataupun didhaifkan oleh imam-imam hadis, ulama-ulama hadis, maknanya dia tak dipakai lah. Dia tak dipakai lah. Dia orang hanya bincang dari sudut apa? Sanad. Tetapi sebab itu kita kena tengok apa sudut pandang kita. Kalau kita tengok dari sudut sanad semata-mata, jadi tak ada nilai lah riwayat ni. Tapi bagi orang yang kaji tentang ilmu falak ni penting. Sebab apa? Sebab Nabi sebut kot nama satu-satu bintang tu. Anda bagi misal contohnya, katakanlah ada seorang Yahudi tanya kita, apa sebelah bintang tu? Lepas tu kita pun tak tahu. Katakan kita tengah nak berdakwah dekat dia, kita pun kata tak tahu. Itu mungkinlah kita tak bolehlah nak, macam kita tak bolehlah nak apa, bila dia tanya kita tu kita tak boleh nak jawab. Kadang kita kata tak tahu, kemudian dia kata aku tahu. Jadi dia lebih daripada kita. Tapi kalau kita tahu, kita boleh cerita dekat dia, ada ruang untuk kita tarik dia untuk dakwah pada dia. Sebab dia tahu kita lebih tahu pada dia. Itu satu cabang juga ilmu. Kita sembang dengan dia, bila kita sebut, ditanya kita tak tahu. Kemudian kita nak dakwah dia macam mana? Dia anggap, last sekali dia anggap tak tahu apa. Tapi kalau kita lebih tahu pada dia, katakan kita bawa riwayat ni, sebab riwayat ni pun Ibnu Katsir sebut, okey, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah pun condong kepada menerima riwayat ini, sebab Imam Al-Baihaqi masukkan dia dalam Dalailun Nubuwah. Maknanya apa? Maknanya Imam Al-Baihaqi jadikan ini termasuk daripada dalil-dalil kenabian, Dalailun Nubuwah. Maknanya Imam Al-Baihaqi terima, walaupun sanad dia ada kedhaifan. Tapi kalau kita hanya bincang dari sudut ilmu hadis, tu yang jadi bergaduh tu, ni dhaif. Tapi dia tak tahu apa benda. Kita bukan bincang bab dhaif atau tak saja, kita bincang tentang apa konten dia. Dan apa pandangan ulama yang menerima riwayat ini walaupun dia ada kedhaifan, tetapi adakah dia ditolak secara total? Macam Imam Al-Baihaqi dimasukkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, nak bagi tahu tanda-tanda kenabian. Jadi tak cerdiklah kalau kita hanya duk cerita ni dhaif, tak boleh pakai. Lepas tu orang Yahudi tu tanya kita tak tahu nak jawab. Lepas tu kita pun habis. Serahlah, surrender, engkau lah tahu, engkau lagi tahu. Jadi sebab tu orang Yahudi pijak kepala kita. Pasal dia rasa dia paling tahu. Orang Islam tak tahu. Okay. Padahal umat Muhammad lagi tahu kalau mereka betul-betul tahu. Sebab bila kita sebut tentang kelebihan Nabi Muhammad SAW, dia termasuk kelebihan umat Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Tapi sebaik-baik khairiyah, sebaik-baik umat Muhammad tu, kita nak jadi sebaik-baik. Macam mana kalau kita tak ada ilmu? Orang Yahudi tipu kita pun percaya. Itu penting, maknanya ilmu macam ni penting. Untuk kita tegakkan hujah ke atas mereka. Bukan untuk kita mengiyakan kesesatan mereka, kebatilan mereka, kesyirikan mereka, penyelewengan mereka. Bukan. Ataupun mengaku mereka ni saudara kita. Menggadaikan prinsip. Bukan. Tapi kita nak tegak hujah kat mereka. Kalau kita berbincang dengan mereka, kata kita pasal kita terlampau selesa. Kita duduk kat Malaysia ni, kita tak bergaul dengan
agama-agama lain. Mungkin kita bergaul juga tapi Kristian, misalnya orang Kristian, tapi orang Kristian pun yang dah menyeleweng. Tapi Yahudi tak ada kan? Kristian ada. Kristian pun yang dah dah pelik-pelik dah, yang dah menyeleweng banyak dah. Okey, agama lain. Tapi kalau kita tak ada maklumat am, macam mana kita nak dakwah kat dia orang? Itu point anda. Sebab itu hadis ni secara umumnya bila Imam Ibn Kathir bawa ni, Ibn Kathir dia tak apa? Dia hanya nukilkan, dia kata dha'afahul a'immah. Sebenarnya sebahagian daripada ulama-ulama hadis mendhaifkan. Tapi kalau kita tengok dalam footnote ni di sini, maknanya Imam Al-Baihaqi riwayatkan dalam Dalailun Nubuwah. Begitulah juga Abu Nu'aim Al-Asfahani. Jadi kita kena tahulah bila kita nak bincang, nak berbahas tentang perbandingan agama, nak mendaulatkan agama kita di atas agama-agama lain. Bukan mendaulatkan Melayu je kan. Ni kira daulat Melayu je. Nak mendaulatkan agama Islam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allah utuskan Rasul Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan agama yang benar, amalan yang soleh. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan, untuk menzahirkan agama Islam ke atas agama kesemuanya. Untuk mendaulatkan agama Islam. Ini mendaulatkan Melayu. Itu je kerja. Tapi Islam tak tepi. Islam tu dipergunakan saja. Tak betul. Melayu tak akan mulia kalau tidak kerana Islam. Melayu tak ada apa. Kita kena ingat asal usul kita. Kalau tidak kerana Islam, Melayu ni tak ada apa. Duk bangga sangat dengan Melayu kan. Geng-geng mak kilau kan. Bangga sangat. Kadang-kadang hulu sangat melampau. Kadang-kadang melampau. Orang kritik sikit filem mereka, orang marah. Dia kata pengkhianat Melayu lah. Orang kritik filem ni kot. Bukan orang kritik mak kilau tu. Dia tak faham. Pelampau-pelampau ni bahaya. Hulu ni bukan ada dalam orang agama je. Orang-orang yang macam tu pun banyak agak. Hulu ni melampau ni banyak. Fanatik ni macam-macam. Fanatik ni bukan setakat asabiah pada kaum, asabiah macam-macam. Asabiah sekarang ni asabiah pada apa? Fanatik pada kelab bola sepak sampai mati-mati kat Indonesia. Allahu musta'an. Wal iyadu billah. Jadi itu tujuan dia. Maknanya kita bukan tengok satu sisi je. Sisi ilmu hadis dia. Sisi ilmu hadis memanglah. Bincang ilmu hadis memanglah tak apa. Ni nak tolak. Base pada riwayat dia kata ni sanad dia masalah gini. Ulama ni mendhaifkan. Kita tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia masuk dalam bincang tentang ilmu falak, riwayat ni penting. Kan? Orang yang bidang falak, penting riwayat ni. Pasal apa? Ada jawapan. Ada jawapan nama-nama apa? Bintang-bintang tu. Walaupun kita tak diperintahkan untuk apa? Tahu tentang nama bintang-bintang tu pun. Memanglah sebahagian orang dia senang nak jawab kan. Pasal dia tak ada cabaran. Dia tak pernah berhadapan dengan cabaran. Macam orang bagi orang Yahudi ke main berdebat dengan dia, main orang dia etis ke apa berdebat, dia tak ada cabaran, dia duduk di zon yang selesa. Itu yang jawapan dia. Tak payahlah tanya, tak penting. Tak payahlah tanya, tak ada manfaat. Itu orang yang di zon selesa, tak apalah, tak ada masalah. Kita pun tak petikai kan kalau ada orang dia tak boleh jawab kan. Dia kata tak apa, tak payah tanyalah, benda ni tak penting. Tak apalah. Tapi kalau ada orang tanya kerana ada sudut pandang yang lain yang perlu kita jawab, mesti kita kena tahu. Kalau tak, macam mana kita nak jawab? Macam nasab tadi, kita tak tahu macam mana nak jawab. Takkan kita nak kata, jangan berdebat dengan orang Yahudi sesat. Jangan. Tak, kita bukan zaman macam tu sekarang ni. Zaman kita ni sekarang ni, zaman kita orang duk, maknanya zaman kita kata orang, maknanya kita jangan anggap kita ni duduk dekat tanah Melayu je. Kita akan, masyarakat hari ni dah terbuka, maknanya orang dah berdialog, orang dah berbincang, orang dah tak ada dah isu kita kata tak boleh tanya. Tak boleh tanya. Ini soalan yang tak penting, tak menambahkan iman.
Tak, bukan isu menambahkan iman ke apa. Isu bahkan kadang-kadang benda ni menambahkan iman tafsili. Kadang-kadang orang salah. Dia anggap benda tu memanglah tak sebut dalam hadis. Ataupun hadis tu dhaif ke apa, dia kata tak penting. Pasal apa? Tak menambahkan iman. Bukan macam tu. Kadang-kadang ada benda yang tafsil macam ni menambahkan iman. Macam kita tahu nasab Nabi secara terperinci tu, menambahkan iman kita. Macam baru ni orang bincang tentang ada tak Adam sebelum Adam. Memanglah tak ada Adam sebelum Adam. Tapi masalah tak kalau orang tanya soalan tu? Tak ada masalah. Mimbab kita kata untuk dapatkan ilmu, untuk dapatkan faedah ilmu, dikaji nak kaitkan dengan masalah apa ilmu-ilmu yang lain, antropologi ke apa lagi, ilmu apa arkeologi ke apa. Kalau dia nak connect, dia nak cuba kaitkan dengan tu, tetapi kita kena tahulah jawapan yang sebenarnya. Memanglah tak ada manfaat kan? Memanglah secara umumnya tak ada manfaat. Apa nak tanya Nabi Adam, ada Adam sebelum Adam? Memang tak apa, kita kata tak, memang secara orang panggil apa? Surface, secara umumnya tak ada lah, kita tak nampak lah manfaat kan. Tapi bagi kita memang tak ada manfaat. Tapi bagi orang yang mengkaji dan sebagainya, benda tu ada satu still persoalan yang perlu dijawab. Maknanya kalau janganlah kita, maknanya bila ada orang tanya tergesa-gesa kita kata soalan ni tak penting atau soalan ni tak menambahkan iman. Tak juga. Maknanya kena perinci kan. Kena perinci kan. Apa-apa pun isu mesti kita kena perinci kan. Dia tak boleh kita surface. Tak boleh. Sama macam isu ni. Nama bintang tu. Oh, itu tak penting. Oh, riwayat ni dhaif. Tolak. Tak. Kalau tak penting, kenapa Ibnu Kathir bawa? Maknanya ada signifikan dia. ada kepentingan dia. Kalau tak penting, kenapa Imam Al-Baihaqi masuk dalam riwayat ini dalam kitab Dalailun Nubuwah? Orang yang kaji tentang Dalailun Nubuwah, benda ni penting. Sebab antara nak ilzamkan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah dengan kita bawa Dalailun Nubuwah. Ini agama kita. Bukan kita hanya ambil, oh ini tak sahih kena buang, ini dhaif kena buang, kena tolak. Itu tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Kan? Tak ada jawapan. Jadi agama kita menyediakan jawapan. Menyediakan jawapan. Cuma kita kena tahu macam mana cara jawapan. Macam mana apa jawapan dia. Yang itulah yang kita mengaji. Sebab tu kita nak mengaji untuk kita dapatkan jawapan pada persoalan-persoalan yang kita kata yang orang agama-agama lain akan tanya kita, yang kita boleh ada jawapan. Jawapan kita. Sebab itu kita kena tengok dari sudut tu. Bukan dari sudut riwayat saja. Itu maknanya kita dah membataskan ilmu itu sendiri, makna ilmu itu sendiri. Baik. Jadi sebab itu penting. Sebab itu orang yang baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah ni dia apa? Dia fahamlah maknanya. Sebab kita tahu Ibnu Kathir pun dia berhadapan dengan orang-orang agama lain. Kita hari ni mungkinlah kita berhadapan dengan kesesatan, penyeleweng, orang sesat, ajaran sesat dan sebagainya. Kita mungkin kurang berinteraksi dengan agama-agama lain, tapi mungkin satu hari nanti kita tak boleh nak elak juga. Macam mana bagi contoh tadi, ada orang Yahudi mana ke orang yang Kristian ke mai bawa syubhat ni, kita dah ada prepare jawapan. Bahkan kita boleh dakwah kat dia. Anda pernah berdebat dengan seorang Kristian ni, anda tanya dia satu je. Anda berdebat satu je, anda bawa dia. Anda kata dalam New Testament atau Old Testament yang kau pegang, ada tak cerita tentang Arash? Detail. Dia tanya anda balik, Arash tu apa? Okay, anda kata dekat dia dalam Old Testament, Arash tu, okay, anda translate lah dekat dia kan. Kata Throne of God. Dia kata dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Lepas tu anda kata kat dia, aku tahu. Dalam Genesis, sekian, kau rujuk. Dan sekian, kau rujuk. Okay, dia kata dia baru tahu. Bila dia tahu, dia baru tahu, dan dia tahu kita lebih tahu daripada dia mula tanya. Dia tanya. Okay, dia tanya anak, dia kata, okay, apa dalam agama kamu tentang yang cerita tentang Arash? Anda bawa semua ayat Quran.
semua ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang Arash. Kemudian dia kata kalau macam tu, dia kata dia tak masuk Islam lah, dia tak terus masuk Islam, tapi dia kata kalau macam tu kau memang agama kau memang lengkap. Macam tu je. Sebab dia tu macam dia Kristian, tapi dia Kristian yang unpracticing kan. Maknanya Kristian yang Kristian nama je lah, dia pergi gereja. Tapi bila dia tahu kita lebih tahu pada dia, kita kena ada usaha sikit untuk iqna', untuk cukupkan dia dengan hujah, dan dia akan masuk Islam. Cuma kita tak boleh nak bagi dia hidayah, kita hidayah taufik, tapi kita boleh bagi dekat dia hidayah bayan. Jadi anda dah sampai dekat dia hidayah bayan, taufik daripada Allah, kita tak boleh nak bagi petunjuk juga kan, kita tak boleh paksa dia. Tapi alhamdulillah lepas tu dia maknanya dia adalah progress lah, maknanya dia kalau apa-apa dia akan rujuk kita juga. Itu seorang Kristian kan. Jadi itu contoh. Maknanya kita dekat mana-mana kita pergi, kita akan bawa kita sebagai duta agama kita. Kita kena ingat, didik anak-anak kita, kita ni duta agama kita. Pergi mana-mana kita ni bawa, bukan kita ni duta negara ke, duta kampung kita, tak, duta agama. Sebab kita bila kita dah sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita adalah orang yang jadi duta kepada Islam. Maknanya kita yang kena sampaikan Islam, sampaikan agama. Baik, naktafi bihadzal qadar. Baik, jadi insya-Allah kita sambung pada kali akan datang. Kita akan bincang pada ayat yang berikutnya, laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Kita akan bincang apa yang diulas dan dihuraikan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berdasarkan ayat ini, iaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.